Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak kampung. Anak kampung yang sedang menonton. Thank you. Izzatul Naim. Siapa lagi yang bersama? Sahabat-sahabat boleh tuliskan di ruangan komen sekiranya suara saya okey. Audio saya boleh didengari. InsyaAllah saya akan mulakan sekiranya suara okey. Melati 2884 rules. Okey, boleh dengar. Video okey tak? Audio okey? InsyaAllah petang ni kita akan sama-sama Aida Afifah. Boleh join kita nak tadabbur. Okay, insyaAllah pada petang ni kita nak tadabbur ayat 59 dalam surah Ali Imran. InsyaAllah kita akan tengok sama-sama. Kita masih berada dalam surah Ali Imran yang mana Ustaz sudah mulakan ataupun menyambung perbicaraan tentang Nabi Isa alaihissalam. Okay, so kita masih lagi pada kisah, antara kisah yang terbesar lah dalam surah Ali Imran ni adalah kisah tentang Nasrani, iaitu ahli kitab yang mana mereka ini sepatutnya mereka mengikut kepada Nabi Isa yang mana diturunkan kitab Injil kepada mereka. InsyaAllah pada hari ini kita akan baca tentang Nabi Isa alaihissalam. Okey. So kalau yang sudah menonton sekarang ni boleh tekan butang share. InsyaAllah kita nak harap sahabat-sahabat kita dapat bersama-sama pada petang ini. So saya mulakanlah dengan bacaan dahulu. Pada ayat ini insyaAllah kita buka muka surat. Kalau siapa yang ada mushaf boleh buka muka surat 57 pada muka surat 57 untuk kita sama-sama melihat apakah ayat 59 dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Saya ulang sedikit. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud sesungguhnya perumpamaan iaitu penciptaan Nabi Isa bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Dia iaitu Allah menciptakannya dari tanah dan kemudian dia berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Kak Nik. Kak Nik, apa khabar Kak Nik? Kak Nik dah bersama dengan kita. Terima kasih Kak Nik. Boleh sharekan link ini pada sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah kita nak tengok hari ini ayat 59. Ada dua perbandingan bagaimana kita melihat bahawa penciptaan Nabi Isa alaihissalam ini sesuatu yang keluar daripada adat kebiasaan. Kita mengetahui bahawa Nabi Isa alaihissalam tidak berbapa, hanya beribu sahaja di dalam penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Tak pernah disentuh Sayyidatina Maryam itu oleh seorang lelaki. Jadi kalaulah kita ingin mengatakan bahawa tak logik, takkanlah Nabi Isa hidup ataupun lahir tanpa ayah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, membawa satu perbandingan yang sangat-sangat dekat. Iaitu di antara, kalaulah kamu rasa pelik Allah jadikan Nabi Isa tanpa ayah,
ya, salah satu daripada sumber kehidupan iaitu ayahnya tak ada, kamu rasa pelik, kamu tengoklah bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kenapa dia punya tamsil ataupun perbandingan di antara dua ini, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Adam, mesti dia ada sedikit persamaan. Persamaannya, kalau Nabi Isa tak ada ayah, kan salah seorang daripada ibu dan ayah tu tak ada, boleh jadi Nabi Isa. Bagaimana dengan Nabi Adam yang tidak ada ayah dan ibu? Ni dua-dua tak ada ni. Nabi Adam dijadikan daripada apa? Min turab, dijadikan daripada tanah. Tak ada ayah, tak ada ibu. Tapi boleh tak jadi manusia? Boleh. Boleh jadi insan. Boleh jadi manusia, human. Iaitu insan pertama yang Allah jadikan, yang mana Nabi Adam alaihissalam, Allah kata apa? Kun. Jadilah, maka jadilah. Terus jadi manusia. Kalau kamu lihat penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu boleh berlaku dan akhirnya berkembang biak sampailah ada Nurul Hidayah. Sampailah ada Ustaz Dr. Muntasir. Sampailah ada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton sekarang ni. Itu bermula pada siapa? Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka jangan peliklah. Janganlah kamu rasa tak percaya, tak beriman dengan kejadian Nabi Isa alaihi salam, yang mana yang Allah kurangkan hanya salah seorang daripada sumber, iaitu tanpa ayah ataupun tanpa bapa, namun masih ada ibu. Sepatutnya kalau kamu boleh beriman, kamu boleh yakin dengan penciptaan Nabi Adam daripada tanah, pasti kamu boleh mempercayai, mengimani keimanan kepada Nabi Isa alaihi salam. Begitulah betapa tingginya perbandingan yang dibawakan oleh Allah bagi membuktikan kepada manusia tiada yang mustahil bagi Allah. Untuk Allah, ada yang mustahil? Tak ada. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semuanya boleh. Kecuali apa? Mensyirikkan Allah sahaja. Itu yang mustahil. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih. Kak Maizura Rahim yang bersama dengan kita. Kak Maizura rajin tulis nota, share pada kawan-kawan. Boleh tag kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak. Tengok Kak Maizura dah tag dah kawan-kawan. Wani Yahya, Siti Ajah, Nur Alis, Ida Najwa. Mudah-mudahan mereka pun free untuk bersama dengan kita. Terima kasih Kak Zaini Kamarudin. Terima kasih. Semoga kita semua dijadikan Allah benar-benar ahli syurga kerana kita bersama sekarang ni dalam taman syurga di dunia. Okey, sahabat-sahabat, jom kita nak tengok ayat seterusnya. Apakah ayat yang kita akan bicarakan pada hari ini, iaitu ayat 60. Jom kita sama-sama baca dahulu pada ayat ini. Ayat 60 ya. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Ini ayatnya. Yang bermaksud, kebenaran itu dari Tuhanmu. Kerana itu janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, benar sekali apa yang hak, al-haq, iaitu kebenaran yang betul, yang sebenarnya, itulah perkara yang kita sebutkan al-haq. Semua yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah apa? Kisah sebenarnya dalam ayat ini menceritakan tentang bagaimana kita kena meyakini jangan ada sedikit pun keraguan. Jangan sampai kita menjadi orang yang apa? Fala takum minal mumtarin, orang yang ragu. Mumtarin iaitu orang yang ada sedikit dalam hati dia syak ataupun tak pastilah apa ceritanya ni, tak pastilah Nabi Isa ini sebenarnya dah mati ke, Nabi Isa ni rasanya dah kena salib dah. Tidak, kena percaya benar-benar berita dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawa apa? Tentang kedudukan cerita Nabi Isa ni. Dia ada 3 sahabat-sahabat. Siapa yang rajin boleh tulis nota, ada 3 pandangan tentang Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama dari sudut orang Yahudi. Apa sangkaan mereka pada Nabi Isa?
orang Nasrani, apa sangkaan mereka tentang Nabi Isa. Dan yang ketiga, apa sangkaan orang Muslim. Yang sepatutnya orang Islam ini, dia kena yakini Nabi Isa bagaimana. Jom kita sama-sama tengok dan lihat. Baik, kita tengok dulu orang Yahudi. Okey, orang Yahudi ni mereka beriman bahawa, mereka mengakui bahawa Nabi Isa itu dibunuh. Nabi Isa itu bukannya seorang yang tidak dibunuh, dia dibunuh. Maksudnya Nabi Isa itu dibunuh dan tidak adalah kita kata cerita tentang Nabi Isa akan lahir ataupun akan datang, bukan lahir akan datang, kerana mereka beriman bahawa Nabi Isa itu dibunuh. Begitu juga dengan orang Yahudi, orang Nasrani, yang kedua iaitu orang Nasrani, mereka menyangka bahawa yang disalib itu walaupun hakikatnya mereka melihat memang muka yang disalib itu muka Nabi Isa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mukanya itu serupa. Allah bagi muka seorang lelaki yang diserupakan dengan muka Nabi Isa, tapi hakikatnya dia bukan Nabi Isa. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani, mereka percaya yang atas salib itu dia adalah Nabi Isa. So Nabi Isa ni di sisi orang Yahudi, orang Nasrani ialah sudah mati, sudah disalib. So Nabi Isa alaihissalam seorang yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut nyawanya ataupun rohnya. Baik, kita pergi kepada orang Islam. Orang Islam apa? Perkataan orang Islam, keyakinan orang Islam tentang Nabi Isa alaihissalam seperti mana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, iaitu Nabi Isa alaihissalam ialah Nabi yang belum lagi mengalami kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menerima ataupun merasai kematian. Sekarang ni Nabi Isa belum mati lagi. Tapi apa yang dibuat ke atas Nabi Isa alaihissalam? Allah angkat. Allah angkat Nabi Isa alaihissalam sehingga tak ada dekat muka bumi ni. So bila tak ada dekat muka bumi ni, tak semestinya mati. Kenapa? Nabi Isa memang belum mati lagi. Tapi bila seseorang nanti akan dimasuk ke alam akhirat, dia melalui kematian, dia mesti melalui kematian. Maka Allah angkat Nabi Isa dalam keadaan Nabi Isa masih hidup, dan Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam sebelum nanti akan kiamat dunia ni. Nabi Isa akan turun dahulu dan akan membunuh Dajjal. Nabi Isa akan membunuh khinzir, akan mematahkan salib-salib. Masa tu diorang pun akan tahulah bahawa hakikatnya yang mereka kata, kami ni pengikut Jesus, we love Jesus, kita sayang Jesus, kita muliakan Jesus, ni penipu belaka. Sebab apa? Dia tak ikut pun apa yang Nabi Isa cakap. Sebab tu Nabi Isa akan turun dan akan patahkan salib-salib yang ada, yang mereka angkat salib tu seolah-olah mereka menghormati. Itulah Nabi Isa alaihissalam disalib, dan kemudian mereka seolah-olah menghormati salib ataupun lambang salib tersebut. Hakikatnya penipu sahaja. Nabi Isa akan menunjukkan kebenaran apa sebenarnya yang berlaku, anutan pada diri mereka. Jadi sahabat-sahabat, itu keimanan orang Islam bahawa Nabi Isa akan diturunkan sebagai tanda besar. Hari kiamat akan datang, sangat besar akan tiba, iaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. So kita mesti beriman. Kita tidak boleh jadi orang yang ada walaupun sedikit keraguan pada ayat tersebut ataupun pada kejadian tersebut. Jom kita tengok lagi pada ayat 61. Kita baca dahulu ayat ini. Faman hajja fiki فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
Yang bermaksud, siapakah yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperolehi ilmu? Katakanlah, wahai Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami, isteri-isteri kamu, kami sendiri dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta di antara kita. Baik, mari kita tengok sedikit apa maksud perkataan mubahalah. Perkataan mubahalah ni kan, kalau dalam bahasa, kalau dalam ayatnya di mana? Ayatnya kalau kita tengok, kemudian marilah bermubahalah, iaitu pada ayat mana? 59. Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusakum thumma nabtahil. Ni bahala. Jangan kita biasa dengar kalau bahala ni jadi bahlul terus. Kan? Apa maksud bahlul tu? Ini bukan bahlul ya. Dalam bahasa Arab, bahala. Jom kita nak tengok perkataan nabtahil ini apa. Nabtahil ini sesuatu, mari kita tengok maksud nabtahil adalah masing-masing di pihak orang yang berbeza-beza pendapat berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani iaitu Najran bermubahalah, tetapi mereka tidak berani, dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah, bermubahalah ni seolah-olah kita bergaduh ataupun kita berdebat dengan mereka dan kita nak buktikan ni siapa yang salah, siapa yang betul. Cuma mubahalah ni lebih dahsyat lagi daripada gaduh yang alah aku tak nak cakap dengan kau, ataupun kita orang kata jumpa tu berpaling muka, orang dia naik lift A, kita naik lift B, dia lebih daripada itu. Maksudnya apabila seseorang itu bermubahalah, nabtahil, maksud siapa yang kalah. Okay, so mesti ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Pihak yang kalah tadi, dia menempah laknat Allah. So dia tahu apa yang dia pertahankan mestilah benda betul tak? Tapi sebenarnya mereka ini tahu yang mereka buat tadi bukan perkara yang betul. Dia orang tak ada bukti pun nak buktikan apa yang mereka kata, dan mereka tahulah kalau mereka bermubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang membuktikan dengan Nabi, contohnya masuk dalam perdebatan tersebut, memang kalah lah. Tak boleh nak menang dengan Nabi. Sebab kalau kalah, mereka menempah laknat Allah. Ya. Kalau kita boleh tengok pada hujung ayat tersebut, thumma nabtahil fala'natullah fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Fanaj'al, ya ini siapa yang kalah, kita akan minta supaya laknat Allah ini menimpa kepada orang yang tipu, kadhibin, orang yang bohong, orang yang dusta. So sahabat-sahabat, maka mereka pengecut. Mereka tahu dah yang mereka buat ini adalah perkara yang dusta, bukan perkara betul pun. Jadi awal-awal lagi mereka enggan untuk bermubahalah ataupun berenggan untuk bertengkar, berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jom sahabat-sahabat kita tengok pada ayat seterusnya, iaitu ayat 62. Ya, mungkin ayat yang terakhir sebab tadi saya mula lewat sikit, saya habiskan. Tapi saya teringin nak kongsikan poin kita ni, amin aminah. Ya, baru habis baca surah Al-Imran asal tadi. Alhamdulillah dapat tadabbur, ya Allah. Subhanallah.
sahabat-sahabat, terima kasih dan tahniah kepada Puan Aminah dan begitu juga sahabat-sahabat lain. Kita kan bila kita baca ayat tersebut dan kemudian kita tadabbur, dia lebih lagi nikmat dan merasai ayat tersebut. Ya, berbanding kalau kita tadabbur, kita kurang baca ataupun kita tak baca pun ayat tersebut. Ataupun kita baca tapi tak tadabbur. Dia pun sama juga. Ya, dia ada 3 Maksudnya orang baca tapi tak tadabbur, dia tak berapa, dia sedap tapi dia tak berapa enak. Begitu juga orang yang tadabbur tanpa baca. Tapi orang yang baca dan kemudian tadabbur, ya Allah, dia punya enak dia, ya, lebih lemak berkrim disukai ramai. Subhanallah. Inilah keindahan Al-Quran. Terima kasih kepada Puan Amin Aminah yang berkongsi dengan kita. Jom kita pergi lagi satu ayat, iaitu ayat sebab masih lagi berkaitan dengan kisah ini, kisah tentang kelahiran Nabi Isa, keutusan Nabi Isa alaihi salam kepada Bani Israel dan kepada umat Islam. Di manakah akidah kita terhadap kenabian Nabi Isa alaihi salam? Jom kita tengok ayat 62. Inna hadha lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Yang bermaksud, sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Kisah tentang kelahiran Nabi Isa bukan adalah dongengan. Dia bukan satu dongeng. Ayat ini Allah memberikan kepada kita suatu sifat, iaitu sifat pada sebahagian Al-Quran, yang mana Al-Quran ini terkandung di dalamnya qisasul Quran. Okey? Iaitu kisah-kisah di dalam Al-Quran. Al-Qasas. Al-Qasas iaitu jamak kepada Al-Qissah. Kalau kisah, qaf, sad, ta. Al-Qissah. Kalau banyak kisah-kisah, dia akan jadi Al-Qasas. Okey? Al-Qasas. Jadi Al-Qasas ini ada cerita dalam Quran. Banyak pelbagai cerita yang Allah rakamkan dalam Al-Quran buat panduan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Quran ni sahabat-sahabat, dia ada 2 ciri. Ni kami kongsikan dalam dalam kita punya modul, modul tadabbur, modul konsep, macam mana konsep kunci untuk kita tadabbur. Antaranya kami letakkan satu modul ialah modul kisah Al-Quran, di mana ada 2 ciri kisah Al-Quran. Yang pertama sahabat-sahabat, iaitu kisah Al-Quran ini al-haq, iaitu kisah yang benar. Kisah Al-Quran ini dia bukan kisah hayalan. Kisah Al-Quran ini dia bukan kisah dongengan. Dia bukan kisah yang dibuat-buat. Macam mana cerita dekat dalam TV, yang kadang-kadang cerita tersebut tak logik pun. Sebab apa? Kanlah yang buat tu director. Yang buat tu adalah nama dia, yang penulis skrip dan sebagainya kan. Mereka yang buat. Jadi kadang-kadang tak apa-apa tak logik sangat. Tapi dalam kisah Al-Quran, kisah dia adalah kisah betul. Kisah reality yang berlaku. Sama ada yang berlaku tu pada umat terdahulu ataupun pada kehidupan waktu penurunan Al-Quran, iaitu kehidupan Nabi, ataupun pada masa akan datang. Semuanya al-haq. Ciri kisah Al-Quranul Karim. Yang kedua, kisah Al-Quran ini ialah kisah yang ada dia punya matlamat dia, ada ibrah. Bukan kisah macam mana kisah yang cerita-cerita, apa ni tak faham lah daripada kisah ni. Tak ada, cerita tu saja je Allah cerita. Tak ada maksud apa-apa pun. Tidak. Apa-apa cerita kisah dalam Al-Quran, dia ada ibrah. Dia mesti ada hidayah, ada petunjuk daripada kisah tersebut. Itulah 2 ciri-ciri kisah di dalam Al-Quran. So dalam ayat ni ada apa? Ada al-haq. Cerita tentang kisah Al-Quran itu mestilah yang benar. Baik. Wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada
tidak ada sesuatu pun yang datang ataupun kita kata tidak ada Tuhan pun di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita meminta, yang layak untuk kita mengadu, yang layak untuk kita buat apa sahaja, semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa sahaja dari Allah. Jangan minta dari selain pada Allah sebab yang lain semua tidak ada kuasa. Hanya Allah lah yang maha berkuasa. Al-ma'bud laisa lahu, ataupun tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa inna Allah Halahu al-azizul hakim. Hujung ayat ni Allah bagi tahu kepada kita bahawa Allah punya sifat. Apa sifat Allah? Allah maha berkuasa, Allah maha bijaksana. Allah sangat maha berkuasa. Kenapa Allah berikan kisah tentang Nabi Isa alaihissalam, kisah tentang apa yang akan berlaku, bagaimana, kenapa kehebatan itu bukan pada makhluk tetapi kehebatan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sampai ke penghujung di dalam Huda Al-Quran. Kita hari ini bercerita tentang tadabbur ayat 59 sehingga ayat 62 tadi, yang sahabat-sahabat kalau saya boleh rumuskan dalam ayat ini ialah ayat bercerita tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu dijadikan tanpa ayah. Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan semula di hujung dunia ini ataupun sebelum hari kiamat tiba, dan bagaimana keimanan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam dan bagaimanakah keimanan orang yang menyangka ataupun mengatakan bahawa mereka beriman tapi hakikatnya mereka tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. So sahabat-sahabat, insya-Allah kita akan sambung pada esok hari dalam ayat 63, dan kita nak umumkan pada hari ini kita ada satu daurah ataupun bengkel yang kita akan laksanakan pada 1 hari bulan 1 tahun 2023, tahun baru ni. Jom kita mulakan tahun baru kita dengan satu hari Ahad sahabat-sahabat. Hari Ahad kita nak sama-sama perbaiki solat kita. Jom saya jemput untuk sahabat-sahabat untuk menyertai bengkel ataupun daurah 10 kesalahan wanita di dalam salat. So kita akan senaraikan apakah kesalahan tersebut. Mudah-mudahan bila kita tahu, kita akan elakkan diri kita daripada kesalahan tersebut. Jom siapa-siapa yang berminat, jom kita bersama-sama secara offline ataupun online di aplikasi Zoom. InsyaAllah kita akan buat 2 jam sahaja, jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Siapa nak bersama dengan kita, yurannya tidak mahal, hanyalah RM30 untuk secara offline. Kita akan buat di Maluri Kuala Lumpur, di galeri Ustaz-Ustazah, dan juga secara online di Zoom sebanyak RM40. Boleh beri kepada kami nama, insya-Allah tekan sahaja link pada ruangan komen. Insya-Allah kita beramai-ramai memperbaiki salat kita. Ada sesi soal jawab tau. Tu yang best. Okey, jumpa lagi insya-Allah pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.